hang juga. Ya. Atau banyak virus, dia hang, ya, serabut. Bila kita menyebut nama Allah, ya, bila kita fokus pada kebesaran Allah, maka hanya Allah ada di sini, yang lain kosong. Masa zikir tadi tak ingat kereta kan? Kereta rosak ke, kereta lemah bateri. Ada ingat masa zikir tadi? Tak ada. Ya. Masa kita berzikir tadi, ingat tak? Ada masalah apa di rumah? Oh, beras tak cukup ke, garam tak cukup ke, ya, anak sakit ke? Ada ingat? Ya, bila kita menyebut nama Allah, ya, yang lain tu macam dia pergi, ya, dia pergi semua. Ya, tinggal hanya Allah dalam kepala kita, dalam minda kita. Itu punca ketenangan. Ya, punca tak tenang sebab banyak sangat difikir. Ya, fikir itu, fikir ini, fikir sana, fikir sini. Aduh, macam-macam. Ya, macam-macam. Dunia ni dengan segala bagai tarikannya memang banyak mengganggu, ya, fikiran kita. So bila kita zikrullah, kita fokus pada kebesaran Allah dan kita repeat, ulang-ulang Allah, 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 Allah. Itu, ya, repetition, pengulangan itu memberikan kesan pada minda kita. Ya, saya teringat dengan satu terapi yang dibuat untuk orang anak-anak yang, ya, mental, ya, bukan bisu, ya, mental. Yaitu dengan pengulangan-pengulangan, ya. Satu ayat diulang-ulang, lagu diulang-ulang, ya. Satu phrase itu diulang-ulang. Rupanya pengulangan itu ada kesan pada minda kita. Ya, coba tanya dengan pakar perubatan, ya, pengulangan. Dan zikir itu diulang. Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Ya. Itu bukan, ya, bukan saja-saja. Ya. Kenapa nak ulang? Ya. Tak bolehkah sekali je? Kenapa 33 kali? Ya. Ada orang tanya, tak payah kira lah, zikir-zikir sajalah, banyak mana pun. Bagus. Tapi bila Nabi kata 33 kali, ya, ajar Fatimah, anaknya, ya, 35 kali. 33 kali, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Ada signifikan. Ya, gitu. Nak lebih, silakan, tak ada masalah. Tapi pengulangan-pengulangan dalam zikir itu ada kesan rupanya. Ya. Sama juga pengulangan dalam sembahyang. Subuh solat, zuhur solat, maghrib solat, asar solat, maghrib, isya solat. Pengulangan, repetition. Ya. Sama juga dengan majlis ilmu. Kadang-kadang kita kata Allah, tahun lepas dah dengar dah ceramah Maulid Nabi ni. Tahun ni Maulid Nabi lagi. Ya, nanti bulan Syaban, bulan Rejab, Isra' Mi'raj lagi. Allah, oleh tu juga dia kata. Ya. Dalam pengulangan itu ada terapi. Ada terapi. InsyaAllah. Yakin. Ya? Yakin kita dengan pengulangan-pengulangan ilmu ini. Ya, mencari ilmu itu jihad. Ya, duduk mendengar ilmu itu ibadat. Ya, mengamalkannya itu usaha mendekatkan diri pada Allah. Mengajarkannya sedekah dan mengulang-ulang ilmu itu zikir. Ya, sebab itu majlis ilmu disebut majlis zikir. Ya, tenang hati kita insyaAllah. Adapun di luar sana, zon huru-hara. Ya, keluar ini mula balik, serabut balik. Ya, masuk kereta nak start, mula. Ya, tapi insyaAllah di sini zon tenang. Dan apalagi kita nak mengupas, ya, satu ayat yang saya yakin sudah banyak kali diulang oleh penceramah kita tentang ayat yang saya bacakan tadi. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq, ya, liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Saya yakin sepanjang sebulan ini dah banyak dah kuliah Maulid Nabi ini, ya, banyak dah. Ya, mungkin ayat ini diulang. Tapi mungkin, ya, pendekatan yang lain. Saya melihat dari aspek, ya, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diutus dalam sebuah masyarakat yang dikenal sebagai jahiliyah, mampu, ya, dalam masa yang relatively singkat lah, ya, 12 tahun, 10 tahun, ya, mampu merubah masyarakat yang tadinya disebut jahiliyah kepada masyarakat ilmu. Ya, masyarakat yang membawa obor ilmu ke seluruh dunia, bukan hanya di Mekah. Ya. Bagaimana sebuah masyarakat yang disebut jahiliyah mampu menawarkan tamadun kepada dunia, timur, barat, selatan, dan utara. Apa rahsianya? Apa rahsianya? Ya, pertama tentu kita kata sebab risalah
yang diutus pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersifat alamiyah, bersifat universal. Al-Quran walaupun dalam bahasa Arab, tapi tidak hanya untuk orang Arab. Ya. Sahabat-sahabat faham, memang Quran bahasa Arab, tapi kita kena bawa Al-Quran kepada orang lain. Ya. Maka dipikulnya Al-Quran, dibawanya Al-Quran ke seluruh dunia. Ya. Yang kedua, ciri-ciri istimewa. Ya. Generasi Al-Quran yang dibina oleh Nabi SAW, sahabat-sahabat yang tadi disebut jahiliyah itu, rupanya manusia yang berjiwa besar. Berjiwa besar. Ya. Yang sanggup membawa Al-Quran ke seluruh pelosok dunia. Sanggup menyeberang lautan air, menyeberang lautan padang pasir, hanya untuk membawa Al-Quran ke seluruh dunia. Rahmatan lil alamin. Tariq bin Ziyad. Ya, Tariq bin Ziyad berdiri di tepi laut. Dia kata apa? Andai ku tahu di seberang lautan ini ada manusia, akan ku pergi, ku seberangi lautan ini, ku sampaikan Al-Quran kepada mereka. Maka dia pun menyeberang laut untuk membawa Islam ke mana? Ke Spain, ke Spanyol. Bertapaklah Islam di Spanyol lebih 700 tahun. Tariq bin Ziyad. Ya, maka selat itu dipanggil selat Gibraltar. Ya, Tar itu Tariq. Ya. Saudara, seorang sahabat bernama Sa'ad bin Abi Waqqas berdiri di padang pasir. Dia kata apa? Andai ku tahu di seberang padang pasir ini ada manusia, akan ku bawa Al-Quran kepada mereka. Maka dia pun bawa Al-Quran ini kemana? Ke negeri Cina. Ke negeri Cina, bro. Bukan sikit, bukan dekat tau. Waktu tu mana ada internet nak Google di mana Cina. Ada. Off you go. Berbekalkan jiwa yang besar, semangat dan rasa amanah, tanggung jawab kepada Al-Quran. Bawa Al-Quran sampai ke China. Bila tu? Bukan 1000 tahun selepas Nabi wafat. Bukan 100 tahun selepas Nabi wafat. Hanya beberapa puluh tahun selepas Nabi wafat. Sebab Sa'ad bin Abi Waqqas adalah seorang sahabat. Bila sahabat, dia jumpa Nabi. Dia tak jumpa tabi'in. Kalau dia tabi'in, ya, kalau dia tabi'in mungkin dia pergi lepas ratusan tahun. Tak ada. Sa'ad bin Abi Waqqas seorang sahabat, pergi sampai ke China, bawa Al-Quran. Hebat tak hebat? Ini manusia berjiwa besar. Kalau Melayu, bro, jangan kena seberang lautan, jangan kena seberang padang pasir, seberang pagar pun tak lepas Islam ni. Sungguh. Jiran kita, China, India, ada kita sampaikan kepada mereka Al-Quran? Ada? Ada ajak mereka kepada Allah? Ada ajak mereka kepada Al-Quran? Jiran seberang pagar, sebelah pagar, bukan sebelah lautan, bukan seberang padang pasir. Sebelah pagar. Ada kita ajak mereka kepada Islam? Ada? Bukan hanya kita tidak mengajak mereka kepada Al-Quran, malah kita tak benarkan dia baca Quran. Kamu orang Cina, tak boleh baca Quran. Apa nak jawab besok ni? Ya Allah, aku berkawan dengan dia 20 tahun. Jangankan dia nak perkenalkan aku kepada Al-Quran, aku nak baca pun dia tak bagi. Nak jawab apa? Sama juga dengan isu kalimah Allah ini. Sama juga. Ya. Sepatutnya kita ajak orang kepada Allah. Ajak. Surah Ali Imran ayat 64. Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Wahai ahli kitab, mari berpegang kepada satu kalimah yang sama. Kalimatin sawa, satu kalimah yang sama. Antara kami dan kamu, apa dia? Allah na'budu illallah. Jangan sembah selain Allah. Kita harusnya mengajak mereka kepada Allah. Ini tidak. Tak boleh. Hanya orang bukan Islam di Sabah dan Sarawak saja boleh guna kalimah Allah. Ada confused. Tak kepening kepala. Apakah Allah di Sabah Sarawak tak sama dengan Allah di Selangor, di Perak, di Kedah dan di Semenanjung ini? Oh, Allah di Sabah Sarawak pandai cakap Kedazan dan dusun.
Allah di Selangor tak faham Cina, India. Please lah. Ini apa yang berlaku ni? Manusia berjiwa kerdil, kecil. Ingat tak zaman budak-budak? Dia ada makanan sedikit, ada gula-gula. Kawannya datang nak minta, tak boleh, kita punya. Dia pun sorok. Lepas tu apa jadi? Dia lupa, di mana dia sorok gula-gula dia. Punya kedekut. Ini bukannya tak budak-budak tau. Saya pernah dengar cerita ni orang tua tak nak bagi cucu dia makan. Disoroknya nenek tak. Tapi saya anggap dia tu nenek sudah nyanyuk kot. Dia tak bagi cucunya, dia sorok, sekali kemas, lah, kuih dalam lipatan baju. Mungkin sebab dia dah nyanyuk lah. Tapi, kenapa kita berjiwa kecil? Atau memang jiwa Melayu ni jiwa begitu, jiwa kerdil ya? Sebab kita ni bukan jiwa dominan, we are not conqueror. Kita bukan penakluk. Macam Arab, jiwa penakluk. Turki, jiwa penakluk. Mongol tu Mongolia ke? Gengis Khan semua tu Mongolia ke? Sebab Mongolia ni dia sensitif sikit lah. Mereka manusia yang berjiwa penakluk. Melayu tidak. Apa yang kita takluk? Tak ada. Satu bangsa yang tak dominan. Cuba berhati Melayu ni kan. Semua dia absorb. Roti canai dia absorb jadi makanan Melayu. Pagi-pagi kalau tak kena roti canai, dia kata, tak bernyawa aku. Roti canai bukan makanan Melayu. Mi is not Malay dish lah. Mi. Makarona ke apakah. Datang makanan Arab. Datang kari, dia ambil kari. Kari. India punya. Nampak tak? Kita ni tidak dominan. Kita ni absorb saja. Saya tak tahu betul tak betul. Tapi kalau Melayu kahwin Mak Saleh, anaknya muka Mak Saleh kan muka Melayu. Ada pengalaman? Ada? Muka Mak Saleh. Sebab jin Melayu ni lembik. Betul bang. Dia kahwin Pakistan, Melayu kahwin Pakistan, anak muka Pakistan. Melayu kahwin India, anak muka India. Melayu kahwin Cina, anak muka Cina. Tak percaya? Tes. Bahaya ini. Main tes-tes pula. Satu bangsa yang saya sebut jiwa kerdil lah. Cuma kita bangga kerana Islam datang. Islam telah mengangkat Melayu dari sebuah bangsa yang non-exist, tak wujud sebenarnya. Tak wujud. Malah orang pejuang Melayu, Ultra Malay, marah dengan saya ini. Ini pengkhianat Melayu. Tak apalah, aku Islam. Bangsa Melayu hanya pernah terukir dalam peta dunia dengan kedatangan Islam. Kerajaan Melayu Melaka, Pasai, Demak, Kresik di selatan Petani itu kerana Islamnya, bukan kerana Melayunya. Melayu tak ada apa-apa. Melayu satu bangsa yang tak ada benda lah. Sorry to say lah, tak ada benda. Sebelum Islam datang, kita menumpang tamadun Hindu. Tamadun Hindu. Ratusan tahun pegang Hindu tau. Alhamdulillah, Islam datang, kita buang Hindu, kita terima Islam. Kalau Islam tak datang ke Nusantara, kalau tak ada sahabat-sahabat yang berjiwa besar tadi, yang bawa Al-Quran, bawa Islam ke Nusantara, ke Melaka, ke Pasai, ke Demak, ke Aceh, ingat, sampai sekarang kita tak kenal Tuhan. Orang Melayu kalau tak sembah Allah, sembah apa? Mambang tanah, mambang air, mambang angin. Betul. Apa ingat filem Pendekar Bujang Lapuk tu sia-sia ke? Di sana ada sindiran sosial. Dia panggil social critics. Kritikan sosial. Ada sindiran sosial.
Bahawa orang Melayu ni kalau nak kuat, nak gagah, nak kebal, puja dulu mambang. Oh, cari telaga buta. Kan? Cari kubur orang yang mati dibunuh. Kan? Apa lagi tempatnya tu? 3 orang tu kan. Rumah apa? Rumah kosong, rumah berantu lah. Hai, mambang pintu. Komen pintu pula mambang. Ini kritikan sosial yang saya nampak exactly itu gambaran Melayu waktu itu. Sebab tu nak buka tanah, dia puja dulu mambang tanah. Nak turun laut, dia puja dulu mambang laut. Dululah. Kan? Mujurlah, waktu tu Melayu belum naik ke angkasa. Kalau dia naik angkasa, dia puja mambang apa? Mambang di awan. Saudara sekalian, alhamdulillah Islam datang. Ya. Cuma ada masalah. Ada masalah. Orang Melayu terima Islam bukan sebab faham. Bukan sebab yakin. Bukan sebab belajar ilmu. Orang Melayu terima Islam sebab sultannya masuk Islam. Para meswara masuk Islam, kan Sultan Melaka. Yang pertama bukan. Menggelar dirinya sebagai, kamu tak baca sejarah ke? Ya, Sultan Muzaffar Shah. Ya, bila Sultan masuk Islam, satu negeri masuk Islam. Sebab pantang Melayu derhaka. So dia ikut. So dia Islam sebab ikut-ikut. Sultannya Islam, semua Islam. Kalau sultannya slip of tongue. Kalau sultannya rosak, dia pun rosak. Exactly apa yang Nabi sebut. Ya, ad-dinu ala an-nasu ala dini mulukihim. Ya, manusia ikut perangai ya, raja-raja mereka. Jadi kita ni nak berubah payah. Ya, sebab kita ikut ketua kita. Selagi ketua tak berubah, payah nak berubah. Aku macam nilah dulu, kini dan selamanya. Payah nak berubah. Tawarkanlah apapun, dia tak peduli sebab dia terikat dengan ketua. Ya, tadi lambang sultan itulah. Ya. Berbeza dengan Arab Jahiliyah. Arab Jahiliyah, walaupun ketuanya belum menerima Islam, Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan, semua abu-abu tu, ya, pemimpin Quraisy Mekah belum terima Islam. Orang Mekah, rakyat Marhain sudah terima Islam dan menerima apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, beza. Sebab mereka yakin, mereka faham. Ya, dan mereka menilai kepimpinan Muhammad dengan kepimpinan yang ada waktu itu, dan tawaran yang Nabi bawa kepada orang Mekah jauh hebat. Ya. Walaupun mereka sudah menyembah ratusan tahun patung-patung berhala. Bukan 1, bukan 2, bukan 3. Di sekitar Mekah saja, sekitar Ka'bah ada lebih 300 berhala. Yang kecil, yang besar, kayu, tanah, batu, ya, yang garang, yang kurus, yang lucu, yang macam-macam. Nak ini minta ke Tuhan tu, nak ini minta ke Tuhan dia. Ya, begitu dewa-dewa dia. Ya. Ratusan tahun mereka menyembah Tuhan-Tuhan berhala ini. Tetapi bila Nabi bawa satu tawaran, sembahlah Allah yang Maha Esa, Maha Kuasa, Maha segala-galanya. Dia tolak 300 Tuhan yang nampak, terima satu Tuhan yang tak nampak. Hebat. 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 Orang Melayu mampu tak? Bila dapat tawaran baik, buang yang lama. Mampu tak? Jangankan nak buang budaya ratusan tahun, yang 50 tahun nak buang pun payah. Sungguh, tawarlah apapun, dia tak peduli. Orang tanya saya, terus terang, ya, saya cakap openly di sini. Kalau Pakatan Rakyat menang, apa kami dapat? Saya kata, pertama kamu dapat pemimpin yang amanah. Dia kata, tak dapat apa-apa tu, dia kata. Tak dapat apa-apa. Yalah, amanah. Dia tak menipu, dia tak rasuah, dia tak... Alah, dia kata, puak-puak tu walaupun jahat menipu, dapat juga 100-200, dia kata. Alamak. Masalah betul lah. Ya? Ada kesan tau.
Ada lagi berfikiran begitu. Jahat-jahat dia dapat gak 100-200. Dia ni baik, belum tahu dapat 100-200. Ya ilaha illallah. Cara berfikir ya. Kita kata polisi banyak berubah. Harga minyak turun, tol apa. Dia tidak tertarik ya. Dia tidak attracted kepada tawaran-tawaran itu. Ya, sebab mungkin daya pemikiran dia masih beku. Ya. Sebab memang Melayu ni akal dia memang beku pun. Kan? Malas membaca satu. Kalau baca pun dia malas baca yang ilmiah. Dia baca yang sensasi. Kalau surat khabar, dia cari berita apa? Gosip-gosip, rogol, bunuh-bunuh pun suka juga dia. Ya. Tapi kalau cerita-cerita yang serius, ya tak boleh. Cannot go lah. Sebab ya, otak dia beku sikit. Minta maaf lah. Ini Melayu. Berbeza dengan bangsa lain. Bangsa lain membaca dan memikir. Sungguh. Malas membaca, malah mikir. Ya, sebab tu yang orang buat joke lah. This is joke, jangan di-quote. Otak Melayu, otak Cina, otak India, otak Mat Saleh, otak-otak ni dilelong. Yang mana mahal? Yang mana mahal? Otak Melayu lah paling mahal. Kenapa? Sebab jarang pakai. Ya, as good as new. Wow, ini otak macam tak pakai. Ya, kalau kereta mileage-nya rendah, ratus-ratus kilometer aja. Kereta orang lain dah puluh ribu, ratus ribu kilometer. Wah, ini tuan punya otak, agaknya tak pakai otak. Memang dia tak pakai otak. Dia pakai apa? Kepala lutut. Rasulullah SAW datang, bawa risalah dan ada tawaran. Ya, dunia ditawarkan akhirat. Tidak bermakna kita meninggalkan dunia, tinggalkan dunia dan hanya kejar akhirat, tidak. Ya, umatan wasata yang kita punya adalah umat yang seimbang tuntutan dunia dan akhiratnya. Kerja, kerja, kerja. Jangan sampai tak sembahyang. Sembahyang, jangan sampai tak kerja. Itu umatan wasata, balance. Ya. Itu yang kita faham. Datang puak-puak ni, konsep wasatiyah ada lain pula. Konsep wasatiyah dia ialah sederhana. Sederhana macam mana? Tak ekstrim. Tak ekstrim macam mana? Well, kalau pakai baju, tutup semua, ekstrim. Kalau buka semua, ekstrim. Kita ambil wasatiyah, tengah-tengah. Tutup separuh, buka separuh. Ini konsep sesat. Ya, kita faham wasatiyah sebagai keseimbangan tuntutan jasmani, rohani dan akli. Badan mau sehat, makan mau bagus, vitamin. Hari ini dia kempen 3665. 3665. 3 sayur, 6 bijirin, 60 gram lemak ke minyak ke apa, dan 5 gram garam. Ini kunci kesihatan. Yang kau puasa je kau sehat insya-Allah. Lagi mau susah. 3665. Nak makan diukur pula. 3 macam sayur. Ya, 7 macam bijirin. Bijirin kita nasi je lah. Lagi mau kan bijirin, beras, jagung, gandum. Apa lagi? Bali. 6 bijirin. Saya pun pergi apa entah bijirin. Kita kenal satu je beras. Dia kata diet yang balance, dia kata 3665. Saya dengar kat radio tadi. Saya tak ambil pot lah benda macam ni. Tapi dah on the way kemarin tadi. Dengarnya. 3665. Allah ada aja. Sumu tasihu. Ya, puasa, sehat. Makan yang berkhasiat, puasa. Riyadah kena ada. Betul bang? Kena ada riyadah. Jaga sikit. Tuh. Betul bang? Kawan saya, umur sebaya saya lah. Tua sikit. 54, 55. Ya. Main badminton. Bulan lepas. Main. Penat. Duduk.
Duduk, baring, jalan. Kita ni kena jaga bang. Saya bila pergi ziarah Ustaz Taib Azamuddin, alhamdulillah dia sekarang dah sihat dah ya. Beransur pulih lah. Sekarang buat terapi ya. Saya pergi masa tu dia kurang sedar lah, dia masih mamai lagi. Saya pun pesan lah ya. Pada jamaah di mana saya pergi saya pesan ya. Punca ustaz-ustaz kita ni sakit sebab makan. So tolonglah jangan jamu sangatlah ustaz-ustaz ni. Betul. Tengah hari boleh jamulah, petang boleh jamulah. Maghrib okey lagi lah. Lepas ceramah pukul 12 malam, pukul 1 tu dia kari, nasi kandar, ya, sup tulang, sup gearbox. Pukul 1 pagi out lah. Alah ustaz, sekali-sekali lah ustaz. Sekali-sekali di sini, besok di sana, lusa di sana. Ustaz-ustaz kita demam sebab ni lah. Ya. Ustaz Makamus, ya, saya jumpa Ustaz Makamus, jumpa dia, Syekh, puncanya apa? Makan. Sebab tu saya jaga makan. Saya jaga makan bang, saya insya-Allah takat ni boleh jaga lagi lah, boleh kontrol lah. Ambil hati orang, tapi saya tahu apa yang saya perlu makan, apa yang saya boleh makan. Nah, perlu. Sebab kita bukan takut mati bro, ya, jangan salah sangka, bukan takut mati. Kita nak sehat. Ya. Al-aqlus salim fil jismis salim. Akal yang sehat pada badan yang sehat. Kalau badan lembek aja. Ya, nak bangun pun tak larat, nak bangun bertongkat. Ya, saya bila kena gout sekali kena gout. Dalam umur hidup saya ni dah umur 51 baru kena gout. Terasa juga punya sakit. Saya kata bahaya ni. Dah mula dah. Ya, saya package belum ada lagi. Jantung masih okey, lemak masih okey, kerja mana semua okey lagi. Tiba-tiba gout datang. Puncanya apa? Sebab makan sedap. Pantang. Tak? Bukan pantang apa? Pantang nampak. Ya, makan. Ya. Akhirnya alhamdulillah saya kontrol makan, saya ambil ubat, ya. Ambil cuka korma, ambil cuka korma boleh, cuka apple okey, ya. Apa-apa cuka ni bagus sebenarnya. Bagus, cuka. Ya. Ya. Kalau pergi utara ada cuka nira, ya. Nira tuak satu, cuka dia satu juga bagus ya. Tapi ambillah cuka korma, ya, minum tiap pagi. Saya pun ambil juga madu, ambil habatus sauda, ya. Sekarang dengan kolagennya lagi, ya, ambil semualah. Apa susah, kan? Benda, ya, prevention is better than cure, ya. Ya, beli cuka berapa ratus, mahal kalau cuka korma tu satu botol kecil saja pun ratus-ratus, kan? Tak apa, beli. Kan? Madu ambil yang asli punya, Yaman sudah satu botol sudah 100, 200, tak apa. Kenapa? Sebab kalau sakit besok berapa doktor kata pun you bayar. Betul? Tak ada duit, apa kita buat? Bergolok bergadai lah bang. Jual itu, jual ini sebab nak berubat. Sungguh. So sebelum sakit, kita beli siap-siap. Dan makan benda tu ketika sehat, sedap. Lazat, nikmat. Tapi makan ubat ketika sakit, tak sedap kak. Lagi kalau dah masuk sini, tak sedap. Walaupun yang masuk itu air madu, masuk sini, tak sedap. Ya, masuk sini juga sedap lah. Ya. Selagi sehat, jaga. Ini kita faham wasatiyah. Jaga jasmani mau sehat, dan akli mau jaga juga. Jangan asyik hibur, lagu, tak sudah. Mana ilmunya? Mana bacaan yang baiknya? Baca Quran. Kita ada Quran. Al-Quran adalah bacaan yang terbaik. Baca Quran. Hafal ayat sikit-sikit. Untuk praktis otak kita supaya tidak nyanyuk. Orang yang banyak membaca, insya Allah tak nyanyuk. Sebab membaca itu training. Ya. Orang yang banyak riadah, dia sehat. Badannya. Orang yang banyak membaca, banyak dengar kuliah, banyak berfikir, ya, banyak berdiskus, banyak memberikan idea, orang ini sehat akalnya dan banyakkan ibadat. Sebab itu tarbiyah ruhiyah. Ini kita faham sebagai keseimbangan.
Seimbang tuntutan jasad, akal dan roh. Dapat kat puak-puak ni seimbang ustaz. Dia kata seimbang antara baik dan buruk. Kalau buat baik saja, tak pernah buat jahat, nanti dacing sengit sebelah. Kalau buat jahat saja, tak buat baik, nanti dacing sengit sebelah. So 50-50 lah ustaz. Baik pun buat, jahat pun buat. Ya. Masjid boleh, kuliah okey, forum okey, karaoke pun okey, dangdut pun okey. Balance lah, versatile. Itu istilahnya sekarang lah, versatile. Saudara sekalian, Islam datang membawa tawaran-tawaran yang terbaik. Maka Nabi bawa tawaran ini, orang Mekah terima dan buang budaya mereka yang sudah ratusan tahun. Dan tidak hanya itu, mereka bawa Islam sampai ke seluruh dunia hinggalah kita menikmatinya. Alhamdulillah. Ya, tamadun Melayu naik kerana Islam. Orang Melayu kenal ilmu setelah kenal Islam. Ada kitab. Ya, kita kenal kitab itu setelah Islam. Pra-Islam, zaman kita Melayu menganut faham Hindu, itu tak ada ilmu. Yang ada khurafat semata-mata, tahyul semata-mata. Malah punya jahil, kita menganggap Melayu kuno, menganggap raja-raja mereka adalah keturunan dewa-dewa dari Iskandar Zulkarnain yang turun di Bukit Siguntang. Di mana tak tahulah Bukit Siguntang itu. Ya, begitu dia turun, padi-padi yang hijau terus menjadi kuning keemasan, punya daulat raja-raja Melayu ini. Ya, saudara, datang Islam, kita tahu bahawa semua kita daripada Adam dan Adam dari tanah. Tak ada dewa, tak ada apa, tak ada sakti. Ya, sebab itu kita menolak sistem kasta dalam Islam. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang lebih mulia di antara kamu ialah yang bertakwa. Hatta seorang hamba abdi Habasyi Bilal dari seorang hamba Bilal, hamba yang hitam pekat, hitam legam, dengan Islam terangkat martabatnya dan termasuk dalam 10 orang sahabat yang mubasyirina bil jannah, yang masuk surga tanpa hisab. Bilal asalnya seorang hamba. Allah angkat kemuliaannya, subhanallah, dengan Islam. So ini yang kita anuti dan ini yang kita faham dalam Islam. Alhamdulillah, ya, kita bersyukur. Cuma tinggal lagi bagaimana kita nak memahami Islam ini. Ya, saya bertemu dengan seorang Mak Saleh. Dia masuk Islam tahun 90. Ya, di Taman Tun saya jumpa. Sembang-sembang dengan dia. Dia masuk Islam tahun 90. Sekarang dia buat apa? Dia ikut NGO berdakwah. Dia dakwah satu dunia. Ke Hong Kong, ke Indonesia, dan dia lama tinggal di Malaysia ni 7 tahun. Sembang, dia kata, saya tengok orang Melayu ni ada masalah. Saya kata, memang banyak masalah. Apa yang you nampak? Dia kata, saya tengok orang Melayu ini terima Islam tanpa memahami tuntutan 2 kalimah syahadat. Dia kata, kami disebut mu'allaf. Tapi dia kata, saya tidak kata saya convert, saya revert. I reverted in 1990. Dia kata, saya revert, saya kembali kepada Islam tahun 90. Yang pertama kami diajar ialah tuntutan 2 kalimah syahadat. Apa makna kalimah la ilaha illallah? Apa makna kalimah Muhammad Rasulullah? Ada tak kita belajar benda ni secara proper? Ada? Sekolah rendah, masa kecil, fahamkah kita masa tu? Kan? Kalau yang sekolah agama, yang tak sekolah agama, so we take it for granted. Aku Melayu, Islam. Aku dah Islam 7 keturunan. Buat apa nak belajar? Aku bukan mu'allaf. Mu'allaf je lah kena belajar. Walhal, ya, tuntutan 2 kalimah syahadat, ramai tak faham. Sehingga tauhidnya pun masih bercelaru. Atas tikar sembahyang, Allahu Akbar. Di luar masjid, manusia yang besar.
Ya, dalam masjid Allah Maha Besar. Di luar sana pangkat yang besar. Ada masalah. Ya, sebab kita tak belajar tuntutan 2 kalimah syahadat. So, tugas kita belajar. Belajar balik. Belajar balik. Belajar balik. Macam mu'allab. Belajar balik. Ya. Dan ini ya yang kita anjurkan majlis ilmu apa semua. Ya. Cuma dia harus belajar ilmu pun kena ada dia punya peringkat-peringkat lah. Mungkin kuliah-kuliah macam ni kuliah umum dipanggil. Ya. Kita tidak spesifik. Ya, mungkin perlu berkitab. Mungkin daripada kitab yang basic kita mencecah, naik faham, ya, sebagainya. Ataupun yang penting ialah pengajian yang berstruktur. Ya, berstruktur. Macam kuliah-kuliah ini ya dia tidak berstruktur, ya. Tajuk khas. Ini Maulid Nabi. Jadi saya kongsi sedikit sangat daripada kehidupan Rasul. Sedikit sangat daripada syariat yang dibawa oleh Rasul. Ya, selebihnya belajarlah itu aja. Ya, dan tidak ada ilmu yang lebih baik daripada ilmu Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik kamu ialah yang belajar Quran dan mengajarkannya. Mari belajar Al-Quran. Lepas kita boleh baca Al-Quran, kita pahami maknanya dan minimum requirement ialah mengimani seluruh ayat yang ada dalam Al-Quran. Akibat kejahilan kita, ya, kerana kita ini pandai mengaji tapi malas mengkaji, ya, kita baca Quran tapi kita tolak hukum-hukum Al-Quran. Kita persenda hukum-hukum Al-Quran. Dan ini menjejaskan akidah. Ya, sebab itu syabas tahniah ya kepada surau Ukhuwah ini, ya, yang alhamdulillah kuliah kita bukan hanya dapat dinikmati oleh yang hadir, tapi saya yakin ya mungkin berpuluh lagi, ya mungkin beratus lagi ya di luar sana yang mengikuti ya kuliah-kuliah kita ini, ya. Biasanya hit paling banyak berapa saja? Ada 1000? Tak adalah. 100 lebih lah ya, 100 lebih. Mungkin sebab kempen kita kurang lah ya. Ya, kempen kita kurang. Mungkin sahabat-sahabat yang boleh kempen supaya dimanfaatkan kuliah kita ni masing-masing kempen. Ada Facebook kempen. Ya. Dan ya, pihak pengurusan surau sudah masuk Facebook dah. Sudah. So kita jadi friend kepada surau Ukhuwah dan kita share benda tu. Ya, kita share benda tu supaya merebaklah ya, sebab kita nak kefahaman yang luas dan manfaat yang lebih. Ya, alhamdulillah, semoga usaha kita diberkati Allah Subhanahu wa taala. Ya, cukuplah sedikit perkongsian malam ini. Ya, mungkin ianya merupakan pengulangan, tapi bagi saya pengulangan itulah merupakan terapi, ubat. Ya, ubat hati, ubat fikiran, ubat minda kita insya-Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, ya zal jalali wal ikram, ya zal jalali wal ikram, ya zal jalali wal ikram. أمتنا على دين الإسلام أمتنا على دين الإسلام. Ya Allah, berkatilah majlis kami, ampunkan dosa-dosa kami, tunaikan hajat kami ya Allah, mudahkan urusan kami, lapangkan dada kami, lapangkan hidup kami, percukupkan rezeki kami ya Allah, sembuhkan penyakit-penyakit kami, sembuhkan yang sakit di kalangan kami ya Allah. Masukkanlah rasa cinta di hati kami pada Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahirkanlah rasa cinta, kasih sayang di hati kami untuk beramal dengan syariat-Mu ya Allah. Jadikan kami hamba-Mu yang taat beribadat dan beroleh syafaat.
Ya Allah, selamatkan kami, keluarga kami, anak istri kami dari fitnah dunia dan akhirat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.